إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولوالدينا ومشايخنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم آمين. Alhamdulillah. Ini kita di majlis yang ke-75 pada majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjang kitab ni Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Kita dah masuk pada kitabul azkaril marad wal maut wa ma yata'allaqu bihima. Ini berkenaan dengan zikir-zikir yang dianjurkan untuk membacanya ketika sakit dan juga ketika mana saat kematian. Wa ma yata'allaqu bihima, dan yang berkaitan dengan kedua-duanya. Kita dah baca dah sebahagian semalam. Ini kita sambung pada hadis yang ke-403 pada bab ini, dalam bab apa yang dikatakan, apa yang dibaca ke atas orang yang sakit. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawayna fi sahih Muslim rahimahullah an Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini dari Sahih Muslim daripada Sayyidina Utsman ibn Abi al-As, Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu. Beliau, yakni Utsman ibni Abi al-As ini, dia mengadu kepada Nabi SAW tentang
penyakit dia. Dia rasa sakit. Yajidu fi jasadihi, di badan dia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika." Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, letaklah tanganmu di atas tempat yang sakit tersebut. Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillah salasan. Kemudian bacalah bismillah sebanyak 3 kali. Ini baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Kemudian waqul sab'a marrat. Kemudian bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah, yani aku berlindung dengan kemuliaan ataupun keagungan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajid, daripada kejahatan ataupun keburukan yang aku jumpai, wa uhadzir, dan yang daripada kejahatan yang aku takuti. Ini baca bismillah di tempat yang sakit tersebut, dengan letak tangan di tempat yang sakit tersebut, kemudian baca bismillah sebanyak 3 kali, dan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. Itu panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uthman ibni Abil Asi radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang boleh untuk kita mengadu kepada seseorang. Kalau kita rasa sakit ataupun yang ada masalah dan sebagainya, boleh untuk kita mengadu kepada seseorang sebagai yang kata ala sabil ikhbar, untuk kita memberitahu dia, bukan untuk kita nak minta dia sembuhkan kita. Yang sembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai nak memaklumkan kepada dia, mana tahu mungkin dia boleh membantu kita. Itu di antara faedah yang kita boleh ambil. Terutamanya kalau kita mengadu kepada orang yang soleh, dengan keberkatannya dia doakan kepada kita, insya-Allah dengan doa tersebut Allah akan sembuhkan. Baik. Hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. Dalam riwayat Sahih Muslim daripada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang, tapi Imam Nawawi datangkan dengan ringkasan sahaja. Iaitu ketika mana Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas dia rasa sakit, dia mengalami sakit di Mekah. Kemudian baginda Nabi SAW pun datang menziarahi dia. Kemudian adalah dia punya sembang, ada berbicara dengan baginda Nabi SAW berkenaan dengan pembahagian harta. Kemudian sebagaimana bersembang berbual tersebut, kemudian baginda Nabi SAW meletakkan tangan baginda yang mulia di kepala Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas dan mendoakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan sebanyak 3 kali. Yani Allah, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Itu di dalam Sahih Muslim tidak ada lafaz baginda meletakkan tangan di kepala, akan tetapi lafaz tersebut ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kemudian setelah mana baginda Nabi SAW mendoakan tersebut, tak lama kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun sembuh daripada penyakit dia. Dan kata beliau lagi, sehingga sekarang, setelah beberapa puluh tahun yang selepas mana peristiwa tersebut, dan baginda Nabi SAW pun telah wafat, Sayyidina Sa'ad kata, sehingga sekarang aku masih merasakan kesejukan
tangan baginda, di tempat baginda Nabi SAW menyentuh menyentuh kepala dia, dan juga menyentuh perut Sayyidina Sa'ad. Dia rasa masih sejuk lagi. Bahkan akan peristiwa tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Itu di antara kemuliaan ataupun mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi bil isnad sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu wa qala 'indahu 7 marrat as'alullah al-'azim rabbal 'arshil 'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allah subhanahu wa ta'ala min dhalikal marad. Qala Tirmizi hadithun hasan. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmizi dengan sanad-sanad yang sahih daripada Ibni Abbas, daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu, barang siapa yang menziarahi pesakit yang belum sampai ajal dia, masih dalam keadaan sakit dan belum lagi sampai ajal, faqala 'indahu 7 marrat, maka bacalah di sisi dia sebanyak 7 kali, as'alullah al-'azim rabbal 'arshil 'azim, aku memohon kepada Allah yang agung, yang mulia, rabbal 'arshil 'azim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, ayyashfiyaka, ini kita bertawassul dengan kemuliaan arasy dan juga keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ayyashfiyaka, supaya engkau menyembuhkan, yakni kita mohon kepada Allah supaya memohonkan orang tersebut, ayyashfiyaka illa 'afahu Allah Subhanahu wa ta'ala min dhalikal marad, melainkan Allah Ta'ala akan menyembuhkan penyakit tersebut. Baca doa, as'alullah al-'azim rabbal 'arshil 'azim an yashfiyaka, ini baca sebanyak 7 kali di sisi orang sakit tersebut. Dengan izin Allah Ta'ala akan sembuhkan orang tersebut daripada penyakit dia. Qala Tirmizi hadithun hasan, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah berstatus hasan, dia hadis yang sahih. Wa qala al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih al-Mustadrak ala as-Sahihain, hadha hadithun sahih ala syart al-Bukhari, dan kata al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab beliau, hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat Imam Al-Bukhari. Ini antara yang kita boleh amalkan setiap kali ziarah orang sakit, jangan lupa baca doa ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan ataupun mengangkat penyakit tersebut dari orang yang kita ziarahi tersebut, insya-Allah. Qultu ay yashfiyaka bi fathi awwalihi, baca dengan yashfiyaka. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul ishfi 'abdaka Allahumma ishfi 'abdaka Allahumma ishfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwan aw yamshi laka ila salah, lam yudha'ifhu Abu Daud. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma, menceritakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan, apabila seseorang lelaki datang
menziarahi seorang pesakit, falyaqul Allahumma shfi 'abdaka, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini, yang kaulaka aduwan, yakni yang menyakiti, yang mencederakan musuh engkau. Maksud dari sini yang hamba-Mu tersebut, hamba-Mu yang sakit ni adalah hamba yang di antara mereka yang berperang di jalan engkau. Yang kaulaka aduwan, yakni yang memerangi musuh engkau. Au yamshi laka ila salah, atau dia ni sentiasa berjalan untuk menunaikan solat, yakni berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Lam yudha'ifu Abu Daud. Qultu yanka'u bi fathi awwalihi wa hamdi akhirihi wa ma'nahu yu'limuhu wa yuji'uhu. Maksud yanka'u ni adalah yang menyakiti, yang yu'limu, menyakitilah, wa yuji'uhu, yakni yang memerangi, musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi 'abdaka yang kaulaka aduwan aw yamshi laka ila salah. Hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi kitab Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam qala kuntu syakiyan famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana aqul Allahumma in kana ajali qad hadar fa arihni wa in kana mutaakhiran farfa'ni wa in kana bala'an fasabbirni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa qulta, fa'ada alaihi ma qala wa darabahu bi rijlihi wa qala Allahumma afihi aw ishfihi, yani Allahumma afihi ataupun Allahumma shfihi. Syakka Syu'bah qala fa mashtakaitu waj'i ba'du. Qala Tirmizi hadithun hasan. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu syakian, aku rasa sakit, aku ditimpa penyakit. Famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul, dan pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui di hadapan rumahku, wa ana aqul, dan dalam ketika Nabi SAW melalui rumah tersebut, rumah Sayyidina Ali tersebut, Sayyidina Ali mengucapkan Allahumma in kana ajali qad hadar, yakni dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya ajalku telah sampai, fa arihni, maka rehatkanlah aku. Maksudnya di sini dia minta Allah Taala mematikan dia sekiranya ajal dia telah sampai. Wa in kana mutaakhiran farfa'ni, dan sekiranya ajalku masih belum sampai, farfa'ni, maka angkatlah, ini angkatlah penyakitku ini. Wa in kana bala'an fasabbirni, dan sekiranya penyakit ini adalah sebagai musibah ataupun bala, maka sabarkanlah aku, berikanlah aku kesabaran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali tersebut, baginda masuk ke dalam rumah dan tanya kepadanya, kaifa qulta, bagaimana kamu boleh mengucap atau membaca doa yang sedemikian? Fa'ada alaihi ma qala, kemudian Sayyidina Ali pun ulang balik apa yang dibaca dia tadi. Fa darabahu bi rijlihi, kemudian baginda Nabi SAW pun menendang Sayyidina Ali dengan kaki dia, dengan kaki baginda. Nabi seolah-olah macam nak tegur apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali tersebut, untuk bagi peringatan kepada dia. Wa qala Allahumma afihi aw ashfihi, bahkan Nabi kata sepatutnya kamu kena baca doa kesembuhan, yakni Allahumma afihi, kemudian Nabi doa kesembuhan kepada Sayyidina Ali, ya Allah, sembuhkanlah dia, sihatkanlah dia. Au di sini syak daripada rawi, tak pasti sama rawi, tak pasti sama ada Nabi sebut Allahumma afihi ataupun Allahumma shfihi.
Syakka Syu'bah, yani perawi yang di sini adalah Syu'bah, dia tak pasti sama ada Nabi sebut yang mana satu. Qala famastakaitu waj'i ba'du. Kemudian Sayyidina Ali pun dia tak sembuh daripada penyakit tersebut dan tak rasa sakit pada tempat tersebut. Disebabkan keberkatan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ni hadis yang hasan dan juga sahih. Dan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menendang, bukan tendang betul, tendang secara eloklah, sebagai teguran, kepada Sayyidina Ali. Jangan pula kita kalau ziarah orang sakit, kalau tengok dia mengeluh dan seumpamanya, kita pergi tendang dia. Itu bukan, kita tak sepatutnya macam itulah. Itu jangan pula kata kita nak contohi, nak ikut sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Itu Nabi itu Nabi. Itu perbuatan Nabi yang khusus bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan perbuatan Nabi tersebut berkatnya sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Disebabkan tendangan ataupun nak kata sepak Nabi tendang tersebut, itu dah memberi kesembuhan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga dengan keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa rawayna fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdah qala yaqul la ilaha illa ana wahdi wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la sharika li wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala la ilaha illa ana liyal hamdu wa liyal mulku wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi wa kana yaqul man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Qala Tirmizi hadisun hasan. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Sa'id nama dia Sa'dun, yakni Sa'dun ibn Malik ibn Sinan. Itu nama panjang beliau. Adapun Abi Sa'id ini adalah nama gelaran beliau. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan kedua-dua mereka ni menyaksikan, pernah mendengar sendiri, pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu faqala, Allah Ta'ala akan menjawab daripada tahlil tersebut, ucapan la ilaha illallah tersebut, Allah Ta'ala akan membenarkan ucapan tersebut dan menjawab la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan ana, yakni aku, wa ana akbar, dan akulah yang paling besar. Yani setiap kali kita baca tahlil tersebut, Allah Ta'ala akan menjawabnya. Kemudian itu yang pertama. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, tahlil yang kedua. Sekiranya seseorang membaca la ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan melainkan Dia yang esa, hanya Dia yang esa. Qala yaqul, kemudian Allah Ta'ala akan menjawabnya, la ilaha illa ana wahdi, tiada Tuhan melainkan aku satu-satunya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini yang ketiga. Barang siapa yang baca tersebut, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dialah yang tunggal,
la syarikalah, tiada sekutu baginya. Qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Allah Ta'ala akan membalas, menjawabnya, tiada Tuhan melainkan ana, aku, wahdi, aku satu-satunya, yakni tunggal, la syarikalah, la syarikali, tiada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian apabila seorang tersebut baca tiada Tuhan melainkan Allah, lahul mulku, baginya lah kekuasaan, yakni kerajaan, segala kerajaan, wa lahul hamdu, baginya lah segala pujian. Qala la ilaha illa ana. Kemudian Allah Ta'ala menjawabnya, tiada Tuhan melainkan aku, liyal hamdu wa liyal mulku, bagikulah segala pujian dan bagikulah segala kerajaan, al-mulku, yakni kekuasaan. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tahlil yang kelima, tiada Tuhan melainkan Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah, dengan bantuan Allah. Kemudian Allah Ta'ala membalasnya, menjawabnya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, wala haula wala quwwata illa bi, dan tiada daya dan upaya melainkan denganku, yani hanya aku sajalah yang memberi kekuatan dan daya upaya. Wa kana yaqul, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, man qalaha fi maradihi thumma mata, barang siapa yang membaca zikir tersebut, tahlil tersebut, thumma mata, yani membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Kemudian yang terakhir, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, yani dia sentiasa membaca setiap tahlil tersebut ketika mana dia sakit, di waktu sakit. Summa mata, kemudian dia meninggal, lam tat'amhun nar, itu janji Nabi, dia tidak akan dimasukkan, yakni dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Maksudnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, yakni dengan keberkatan tahlil tersebut Allah Ta'ala selamatkan dia, ini tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Qala Tirmizi hadisun hasan. Kemudian kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang darjatnya adalah hasan. Baik. Bagus juga untuk kita amalkan zikir. Pesan kalau kita ataupun kita sendiri amalkan ketika waktu sakit, ataupun kita pesan kepada orang yang sakit, kita ziarah orang sakit, kita ajar dia untuk baca tahlil ni, baca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yani sentiasa ulang-ulang. InsyaAllah ketika apabila mati, insyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari api neraka. Itu janji Nabi SAW. Baik, hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim wa kutub at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibn Majah bil asanid as-sahihah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Muhammad ashtakaita, qala na'am, qala bismillah arqika min kulli shay'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika bismillah arqika. Qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Dan hadis riwayat daripada Sahih Muslim dan juga Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan Ibn Majah dengan sanad-sanadnya yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwasanya anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada satu hari malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ashtakaita, malaikat Jibril tanya, wahai Muhammad, ashtakaita, adakah kamu sakit?
Qala na'am. Kemudian Nabi jawab, ya. Kemudian malaikat Jibril membaca Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi engkau. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika, daripada segala yang menyakiti engkau. Jadi malaikat Jibril bertawasulkan dengan nama Allah untuk menjampi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala yang menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min syarri kulli nafsin, daripada setiap jiwa. Min syarri kulli nafsin au aini hasidin, ataupun daripada mata yang hasad, mata yang memandangmu dengan hasad. Au di sini kata ulama sama ada syak daripada perawi ataupun sebagai takkid dengan lafaz yang lain, sebab ain juga diitlakkan sebagai nafsun sebagai tanwi', sebagai menguatkan atau mempelbagaikan lafaz. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi engkau, min kulli syai'in yu'zika, daripada segala yang menyakiti engkau, min syarri kulli nafsin, daripada setiap jiwa, ataupun au aini hasidin, daripada mata yang memandangmu dengan hasad. Dan kita pernah cerita tentang penyakit ain. Penyakit ain ni dia pandangan mata yang daripada seseorang yang hasad, dengan pandangan tersebut dia akan memberi mudarat dengan izin Allah. Ataupun pandangan mata yang ta'ajub, yang bersangatan, dia akan memberi kesan mudarat kepada yang dipandangnya. min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, Allahu yashfika, ya Allah sembuhkanlah dia, sembuhkanlah engkau Allah. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampikan engkau. Doa ini juga boleh kita baca ketika mana menziarahi orang yang sakit. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Baik. Sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Tak ada hadis tapi dah masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon dibetulkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.